macam mana dia boleh dapat data dia, sebab dia tak berurusan dengan dia pun. Yalah. Yang syarikat B. So maknanya dia boleh buat aduan lah. Sama ada dia boleh bertanya sendiri dengan pengguna data tersebut, ataupun terus menghubungi kita lah untuk buat aduan. Kita kalau kita terima aduan, kita of course kita akan buat siasatan lah. Yes. Contohnya beginilah puan, yang biasa-biasa lah. Kadang-kadang saya terkena juga ya. Kadang-kadang telefon ya Cik Hazri, saya daripada AABC, ni kita nak jemput ni Cik Hazri datang lah untuk kita bagi tawaran. Mak saya tak bagi pun nombor telefon saya dekat awak kan. Jadi contoh gitulah. Yes. Lebih kurang macam itulah. Baik, itu jelas ya. So dia boleh aduan lah. Cuma saya tak pasti sama ada di tangan puan tu ada tak, kalau kes-kes begitu, sampel kes, apakah hukuman yang akan dikenakan pada syarikat yang menyalahguna data peribadi tersebut tanpa mendapat consent lah, mendapat izin. Contoh kes dia memang ada denda lah juga tu kan? Ada denda dan penjara lah. Menyalahgunakan data peribadi itulah. Yes. Ini mana kata jabatan ni ada mahkamah sendiri? Kita sepatutnya bila berkuasa-kuasanya akta ni, kita patut set up, kita tubuhkan tribunal. Tribunal ni tujuannya adalah untuk mana-mana kes yang tidak selesai, tidak boleh dimuktamadkan oleh Pesuruhjaya, akan dibawa kepada tribunal lah. Ini lebih kurang macam flow dia ataupun carta SOP ni seperti tribunal pengguna. Begitulah puan ya. Maksudnya ketetapan hukuman tu boleh ada hak atas keputusan Pesuruhjaya dan tribunal yang tribunal yang akan buat keputusan lah. Baik. Itu menjelaskan kepada kita itu antara akta ataupun persediaan bagi Jabatan Perlindungan Data Peribadi Malaysia ini di bawah Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia untuk memberi perlindungan kepada kita seluruh rakyat Malaysia puan ya, agar kita juga harus bersedia dan juga menjaga data peribadi kita, dan tidak semenang-menangnya mana-mana syarikat suka hati nak mengambil data peribadi kita untuk dikomersialkan. Puan, ada yang bertanya ni, ini mungkin soalan yang hujung-hujung ni, daftar ni macam mana? Kena bayar ke percuma ni? Okey, mana ada permohonan sepanjang yang percuma, even IC pun kena bayar kan. Jadi untuk yang pendaftaran pengguna data ni, kahwin kena bayar. Untuk pendaftaran pengguna data ni, kita telah tetapkan pembayaran adalah mengikut jenis perniagaan. So bagi perniagaan pemilik tunggal, bayaran dia adalah RM100 setahun. Tapi dalam permohonan kita bagi 2 tahun sekali. Bonus ni 2 tahun, dan lepas 2 tahun dia boleh renew lah. Kita tak nak dia datang setahun. So kita bagi sekali untuk tempoh 2 tahun. So kalau 2 tahun of course 200 lah kalau pemilik tunggal. Bagi perkongsian 200, 2 tahun 400 lah. So sendirian berhad 300, awam 400, awam berhad 400. Ini semua macam mana bayar? Kalau yang post ni nak pakai apa ni? Pakai cek ke boleh? Dia kena pakai sama ada kiriman wang post, bank draft dan cek. Kalau cek mesti atas nama Pesuruhjaya lah. Perlindungan data peribadi ya. Termasuk semula bank draft pun kena pakai nama yang sama lah. Atas nama Pesuruhjaya Peribadi. Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi ya. Tak ada letak Malaysia. Takat tu je peribadi saja. Boleh kalau letak Malaysia pun boleh terima juga lah. Dan apa ni puan, untuk 2 tahun lah, lepas 2 tahun baru dia boleh renew lah untuk mendapatkan permohonan dia. Tapi dalam tempoh 2 tahun ni, katalah syarikat tu ada pindaan dia punya maklumat, dia boleh datang ke kita. Katalah sebelum ni dalam dia punya borang permohonan tu ditulis tujuannya masa tu hanya tujuannya untuk certain lah. Tetapi ada tambahan tujuan, dia boleh datang ke kita lagi untuk buat pindaan. Dia tidak statik lah. Boleh. Itu juga dengan maklumat-maklumat lah. Perubahan ni buat ni kena dah bayar lagi lah ni. Perubahan tak ada. Tak adalah kan lah charge. Asyik nak charge je ni. Jadi ada akan bagi apa? Ada sijil pendaftaran ke? Dia kena pamer ke? Setiap syarikat yang telah membuat permohonan pendaftaran, bila lulus, bayar dan kita akan keluarkan sijil pendaftaran. Dan sijil pendaftaran ni wajib dipamerkan supaya orang semua tahu bank ni atau syarikat ni telah mendaftar dengan kita. Dia macam simply macam kita bagi contoh macam macam kita nak makan nak tanda halal ke tak halal kan. Selagi tak ada pamerkan, orang ni tak
tak buat permohonan. Contoh kan. satu bank ni dia ada beratus cawangan, setiap cawangan perlu pamerkan juga ini. Yes. Wajib bagi cawangan tu ya. Yes. Baik puan. Dan ini yang terakhir ni ada yang ditanya ni puan. Bagaimana pula sekarang ni isu tentang agensi yang diguna oleh pihak bank, Sitos Sikris, yang kadang-kadang memberi maklumat yang kadang-kadang pelanggan-pelanggan tidak puas hati kerana Sitos Sikris ni menyimpan data yang mungkin tidak kemas kini. Adakah ini juga maklumat-maklumat ini dilindungi di bawah Akta Jabatan Perlindungan Data Peribadi ni? Okey, untuk maklumat perkara-perkara yang melibatkan pelaporan kredit yang dibuat oleh Sitos ataupun Sikris adalah di bawah Akta Pelaporan Kredit, bukan di bawah Akta Perlindungan Peribadi. Dia tak terikat dengan kita lah. Tak ada kena-mena lah. Yes. Itu di bawah bank negara, di bawah Kementerian Keuangan ya? Yes. Saya baik. Tak ada, kalau saya macam tak puas hati dia simpan data peribadi, macam mana kau tahu aku buat pinjaman apa contohnya tu? Saya rasa macam tak puas hati pun saya mengadu juga. Dia masih ada lagi. Macam mana awak tahu saya ada buat pinjaman ni? Itu adakah itu sebagai dikira sebab itu komersial lah. Komersial yang dia bekas komersial, maksudnya dia telah dia boleh refer terus kepada Sitos ataupun Sikris sebab kita tak boleh kontrol dia orang. Sebab itu di bawah akta lain. Saya boleh pergi ke, dia boleh pergi kepada agensi berkenaan lah. Saya untuk bertanya tentang perkara itu. Ataupun pergi sendiri ke Kementerian Keuangan lah. Di bawah ada satu unit khas yang menjaga akta pelaporan kredit ni. Pelaporan kredit ya. Baik, terima kasih banyak puan atas perkongsian yang puan hadir dan memberikan makluman kepada kita. Tapi yang penting sekarang ni masanya bukan kita nak tahu apa tindakan Jabatan Perlindungan Akta Peribadi boleh lakukan sebab ianya baru saja lahir, dan yang penting sekarang ni 11 sektor tadi harus mematuhi dan daftar. Kalau tak daftar RM500,000. Sekali lagi puan, kita minta tolong puan bacakan, berikan alamat puan dan nombor telefon, ataupun kalau ada di kalangan pengguna ada nombor yang ingin dapatkan maklumat, tolong nyatakan kepada kita supaya kita boleh salurkan dan mereka dapat salurkan kepada orang ramai dan untuk maklumat semua. Okey ya. Of course untuk alamat surat menyurat boleh menulis kepada Ketua Pengarah Jabatan Perlindungan Data Peribadi Malaysia, Aras 6, Kompleks Komunikasi dan Multimedia Malaysia, LG Lot 4 G9, Persiaran Perdana, Listen 4, Putrajaya. Kita punya telefon nombor aduan ya. Kalau ada apa-apa aduan yang nak diberikan kepada kita ataupun perlu disiasat, nombor telefon aduan kita adalah 03 8911 2927 ataupun 7911 atau 7906. 8911 7927 atau 7911 atau 7906. Itu untuk aduan. Dan kalau pertanyaan yang sama boleh jugalah. Boleh. Kalau ada yang masih lagi tidak jelas dan sebagainya puan. Tapi kalau nakkan secara menyeluruh mengenai jabatan dan mengenai akta itu sendiri, dalam website kita memang dah dijelaskan. Websitenya ada ya. Cantik websitenya, masih segar ya. Iaitu Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Anda boleh layar di www.pdp.gov.my singkatan bagi PDP itu adalah Perlindungan Data Peribadi. Baik puan, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Puan Bornia Jamari, Pengarah Bahagian Pendaftaran dan Operasi Jabatan Perlindungan Data Peribadi Malaysia. Nanti datang lagi lah. Terima kasih kepada Cik Azri kita yang menyebut kita lah daripada Jabatan Perlindungan Data Peribadi untuk mewawarkan mengenai akta kita. Kita tolong-menolong lah di bawah satu bumbung yang sama Adik-beradik. Setakat ni lah. Bila dah keluar besok ni jadi Suruhanjaya kena bayar. Baik, terima kasih kepada Nat yang membantu di bilik siaran. InsyaAllah teruskan bersama kami mesti Nadi Kota KL.